Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, kita dapat bersama lagi pada kali ini untuk kita meneruskan pembelajaran kita walaupun di musim PKP ini kita lihat pada pelajaran yang ke-26 tingkatan 2 dalam pendidikan Islam ini, iaitu pada tajuk muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Kita lihat dulu objektif pembelajaran, membaca dalil nakli kewajipan beradab dengan ibu bapa. Kita nak baca tengok dalil nakli ni apa dia? Dalil Quran atau hadis yang menunjukkan kepada kewajipan beradab kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, memahami cara dan kepentingan beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Bagaimana cara? Apa kepentingannya yang kita beradab tadi? Dan yang seterusnya, sebagaimana biasa, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Kita lihat surah An-Nisa ayat 36. Okay. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul Azim. Ustaz nak terjemah sikit saja. Yang awal ni iaitu yang merupakan dalil bagi perbincangan kita, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu syirikkannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kamu kena berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapa. Baik, dari hadis iaitu hadis yang berbunyi ridallah fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Maksudnya redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemarahan atau kemurkaan ibu bapa. Mana Allah mengaitkan redha Allah itu dengan redha ibu bapa. Itulah sangat penting untuk kita mencari redha ibu bapa supaya kita mendapat redha daripada Allah SWT. Kita bimbang, ibu bapa marah dengan kita, ibu bapa tak suka dengan kita, ibu bapa tak berkenan dengan kita, maka Allah SWT pun tidak berkenan juga dengan kita. Allah marah dengan kita, Allah murka dengan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Kerana itu, anak-anak sekalian, berkorbanlah untuk menjaga hati kedua ibu bapa. Jangan harapkan ibu bapa kena jaga hati kita. Kita yang kena banyak berkorban. Kalau kita rasakan ada perkara-perkara yang kita tak suka, yang ibu bapa kita suruh, terutama ibu kita suruh, maka kita korbankan perasaan tak suka kita itu. Kenapa? Kita nak cuba menjadikan ibu bapa kita itu redha dengan kita, ibu bapa kita itu suka dengan kita, ibu bapa kita itu sangat kasih dan sayang pada kita. Maka dengan itu kita sedang mengundang keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cara beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Dari sudut hati macam mana? Setiap anak wajib berkasih sayang dengan ibu bapa. Hati anak tu kena tanamkan rasa sayang, walau macam mana pun mak ayah dia, sama ada mak ayah dia, ibu bapa dia baik atau tak baik, ibu bapa dia buang dia ke tak buang dia, dia kena tanamkan rasa kasih sayang pada ibu bapa dia. Yang kedua, prihatin dan mengambil berat. Hati dia sentiasa prihatin, sentiasa nak tahu, sentiasa nak mengambil berat tentang keadaan ibu bapanya. Yang ketiga, menghormati antara satu sama lain. Menghormati antara satu sama lain. Jadi kita kena sangat menghormati ibu bapa kita.
dalam apa jua keadaan selama mana mereka tidak menyuruh kepada perkara-perkara mungkar. Okey, cara beradab dengan ibu bapa dan keluarga dari sudut percakapan. Bersopan santun. Makna cakap elok-elok. Sopan santun. Tidak menyanggah percakapan ibu bapa. Tak canggah. Apa yang ibu bapa cakap, kita terima. Kita tak lawan cakap ibu bapa kita. Yang ketiga, menggunakan suara yang lembut bagi menyenangkan hati mereka. Perlu kita jawab. Kita gunakan bahasa yang lembut, suara yang intonasi yang secukupnya. Supaya kita ini dianggap sebagai anak-anak yang beradab dengan ibu bapa. Okey, dari sudut tingkah laku macam mana? Selalu ziarah ibu bapa jika tinggal berasingan. Okey, menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa. Bukan setakat kita kena buat baik dengan ibu bapa, tapi kawan-kawan ibu bapa kita juga kita kena jaga hubungan dengan dia. Kita kena buat baik dengan kawan ibu bapa kita. Yang ketiga, memberikan nafkah atau belanja kepada ibu bapa. Nanti bila kamu dah kerja, kena buat sebahagian daripada duit gaji kamu, sebahagian daripada pendapatan kamu untuk dikhususkan kepada ibu bapa. Jangan tunggu nanti ada lebih baru nak bagi. Mesti diletakkan prioriti, kepentingan bila dapat gaji, ini sebahagiannya nak bagi dengan mak ayah. Sebelum kita rancang untuk melakukan perkara-perkara lain. InsyaAllah hidup kita akan mendapat keberkatan, rezeki kita akan melimpah ruah kerana kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kepentingan beradab kepada kedua ibu bapa dan keluarga ini, kita dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul yang menghendaki setiap umat Islam beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Allah SWT dan Rasulnya nak kita ni berbuat baik, maka kita dapat melaksanakan perintah Allah. Kita dapat menjadi contoh teladan kerana setiap orang yang beradab akan diikuti orang lain. Kita jadikan bagaimana adabnya kita, buat baiknya kita supaya kita ni menjadi contoh kepada orang lain. Kita dapat membina keluarga yang bahagia kerana saling membantu. Bila mana kita buat gitu, maka nantinya diharapkan kita menghormati kedua ibu bapa kita. Satu hari kita ada anak, anak-anak akan hormat kita, anak-anak akan melayan kita sebagaimana kita melayan ibu bapa kita. Baik, amalan. Okey, antara amalannya adalah kita perlu kepada doa. Doa yang diajarnya ialah Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, wali walidina, dan ibu-ibu bapa kami, warhamhum, dan rahmatilah mereka, kama rabbawna, sebagaimana mereka menjaga kami, mendidik kami, sighara, ketika kami kecil. Jadi ini doa yang sentiasa kita kena ucapkan. Setiap kali kita berdoa, jangan lupa dengan berdoa dengan doa ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Bukan sahaja kita doakan kebaikan untuk ibu bapa kita, bahkan Allah SWT sentiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita kerana kita selalu berdoa untuk ibu dan bapa kita. Baik. Punca derhaka dengan ibu bapa. Kenapa seorang tu orang ramai di kalangan anak-anak hari ini derhaka kepada ibu bapa? Okey, pertama, anak tidak dapat menilai baik dan buruk kerana kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Anak-anak ni dia tak dapat nilai. Apa yang disuruh, apa yang disukai, tak disukai oleh bapa, dia tak boleh nilai. Kenapa? Kerana mereka pun mungkin kurang pendidikan agama, kurang penghayatan dalam kehidupan beragamanya. Yang kedua, kurang menghayati apa yang diajar di sekolah kerana belajar hanya untuk lulus peperiksaan. Dan di sekolah ada banyak tajuk. Tengok tajuk ini, begitu juga dengan tajuk-tajuk yang lain dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ada banyak topik yang berbicara tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa, tetapi oleh kerana mereka belajar nak lulus periksa sahaja, mereka tak ingat, mereka tidak menghayati apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, terpengaruh dengan perlakuan rakan yang negatif. Punca derhaka, mereka ikut kawan-kawan yang nakkan hiburan semata-mata, maka mereka merasakan bahawa ibu bapa yang tak membenarkan mereka berbuat sesuatu itu suatu perkara yang mereka sangat tak suka. Kerana itu mereka melawan ibu bapa mereka. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan rakan yang mungkin ibu bapa mereka tidak mendidik dengan baik, dan kita rasakan bahawa itu adalah suatu perkara yang menarik, maka kita pun melawan ibu bapa kita, seolah-olah menyatakan bahawa ibu bapa kita tidak memahami jiwa kita. Jadi
inilah yang perlu kita sangat elakkan. Jangan berkawan dengan kawan-kawan yang tidak dididik oleh ibu bapa mereka dengan didikan yang baik. Akibat tidak beradab dengan ibu bapa, pertamanya individu mendapat kemurkaan Allah, dosa besar. Orang tu dimurkai oleh Allah kalau mereka tak beradab dengan ibu bapa. Tengok hadisnya bersebut la yadkhulul jannata aqun. Tidak akan masuk syurga anak yang derhaka. Jadi kena ingat, derhaka kepada kedua ibu bapa, mengguris hati kedua ibu bapa, menyebabkan ibu bapa rasa terkilan, rasa marah dengan anak. Ini dipanggil anak yang derhaka. Maka anak-anak ini la yadkhulul jannata aqun. Tidak akan masuk syurga anak-anak yang derhaka ini. Okey, masyarakatnya tidak dihormati masyarakat kerana dianggap tidak berakhlak. Orang tak hormat pada ibu bapa dia, masyarakat akan nampak dia ni tidak ada akhlak. Dan anak-anak sebegini tidak akan dihormati oleh masyarakat. Sukar mendapat pertolongan kerana keluarga berpecah belah. Sukar dapat pertolongan kerana orang tak hormat ibu bapa dia. Anak-anak dia pun nanti tak akan hormat dia. Masyarakat tak hormat dia. Dia nak minta tolong anak-anak dia pun tak boleh. Anak tu pun tak nak tolong dia. Nak minta tolong adik-beradik dia pun tak boleh. Sebab apa? Adik-beradik pun tak nak tolong dia. Sebab dia tak hormat ibu bapa dia. Jadi akan menyebabkan kita hidup dalam keadaan kesusahan kerana perpecahan dalam keluarga. Akibat tidak beradab dengan ibu bapa dari sudut negara. Negara tidak maju kerana runtuhnya institusi kekeluargaan. Sebuah keluarga yang runtuh, sebuah keluarga yang tidak elok, tidak akan mampu menghasilkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang berpendidikan tinggi. Anak-anak yang mempunyai nilai yang tinggi untuk negara. Okey, tidak aman dan makmur kerana rakyat tidak bersatu padu. Orang yang bergaduh dengan keluarga dia, bergaduh dengan mak ayah dia, pasti juga dia akan bergaduh dengan orang lain. Jadi kehidupan akan menjadi tidak aman. Kehidupan jadi tidak makmur kerana rakyat asyik bergaduh, tidak bersatu padu, bergaduh di antara satu sama lain. Soalan kehebat, jadual di bawah menunjukkan kes anak yang menghantar ibu bapa ke rumah orang tua. Kita tengok pada tahun 2011 hingga 2015 ni data ni walaupun agak lama, kita tengok bagaimana 340 sampai kita lihat bahawa beramainya anak-anak yang hantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua. Huraikan faktor berlakunya perkara tersebut dalam masyarakat Islam. Kenapa berlaku gini ni dalam masyarakat Islam? Okey, kita tengok jawapan yang Ustaz cuba bentuk untuk kamu semua. Sibuk dengan urusan kerja. Anak-anak ni sibuk dengan urusan kerja kerana ingin mengejar kemewahan dunia. Kesannya ibu bapa dibiarkan hidup bersendirian. Okey, kesimpulannya kita hendaklah sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa agar mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca banyak kali jawapan yang Ustaz sediakan ini, mudah-mudahan ia akan membentuk satu fikrah, membentuk satu gerak cara bagaimana untuk membina jawapan bagi soalan-soalan kebat ini. Jadi saya rasa kita dah sampai kepada penghujung. Untuk lebih faham lagi, untuk memantapkan kefahaman, boleh jawab soalan di bahagian deskripsi, bahagian bawah video. Dan Ustaz sudahi dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.